Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda, pelajaran ke-30 Maruah Diri Cerminan Peribadi, bidang Akhlak Islamiah tingkatan 1. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama membincangkan pelajaran ke-30 Maruah Diri Cerminan Peribadi. Sebelum itu kita lihat standard kandungan. Yang pertama kita akan mengetahui maksud menjaga maruah diri. Yang kedua, dalil kewajipan menjaga maruah diri. Cara menjaga maruah diri dari segi pakaian. Cara menjaga maruah diri dari segi percakapan, cara menjaga maruah diri dari segi tingkah laku. Contoh tingkah laku bermaruah, akibat tidak menjaga maruah, serta hikmah menjaga maruah. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, apa maksud menjaga maruah? Maruah berasal daripada perkataan muru'ah, perkataan Arab. Muru'ah bermaksud keelokan peribadi. Elok perangai. Elok tingkah laku. Itu maksud muru'ah. Manakala menjaga maruah pula bermaksud usaha memelihara diri daripada melakukan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Maksudnya dekat sini, menjaga maruah diri itu apa? Satu usaha kita, satu tindakan kita untuk jaga diri kita. Kita jaga diri kita daripada perbuatan yang tidak elok lah. Senang faham macam tu. Jaga maruah tu apa? Kita jaga diri kita. Kita pelihara diri kita daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan nama diri, merosakkan nama keluarga, merosakkan imej masyarakat. Jadi faham dekat sini, senang kata menjaga maruah diri itu jaga diri kita. Jaga buat apa? Jaga daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab perkara yang tidak baik itu menyebabkan nama baik kita tercemar, nama keluarga kita buruk, nama masyarakat Islam pun boleh tercemar di sisi masyarakat bukan Islam. Itu maksud jaga maruah. Seterusnya kita lihat kewajipan menjaga maruah. Dah disebut dekat sini kewajipan, maksudnya memang wajib kita jaga maruah diri kita. Memang wajib kita jaga diri kita lah, jaga tingkah laku kita. Kewajipan menjaga maruah diri. Hadis riwayat Al-Hasan bin Ali, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safaha. At-Tibrani. Terjemahannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada perkara yang bernilai tinggi dan mulia serta membenci perkara yang keji. Daripada hadis riwayat Hasan bin Ali ni kita tahu Allah tak suka benda yang keji. Allah tak suka benda yang tak elok. Tetapi sebaliknya Allah memandang tinggi benda-benda baik, benda-benda mulia yang kita buat. Itu hadis riwayat Hasan. Disokong pula hadis riwayat Al-Hasan ini oleh Sayyidina Umar. Karamul mu'mini taqwahu wa dinuhu hasabuhu wa muru'atuhu khuluquh. Apa maksud dia? Kemuliaan seseorang mukmin terletak pada ketakwaannya, agama pada nilai diri dan maruah pada akhlak. Kita lihat ya, kemuliaan seseorang mukmin itu terletak pada ketakwaan dia, ketakutan dia, takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah, maksudnya agama tu ada nilai dalam dirinya, secara tak langsung sebenarnya maruah itu terjaga.
Okey, bagaimana nak menjaga maruah? Jaga akhlak, jaga tingkah laku, jaga peribadi, jaga perangai, jaga perbuatan. Mari kita lihat sama-sama. Okey, sebenarnya menjaga maruah diri ni ada 3 bahagian. Yang pertama, cara berpakaian. Yang kedua, cara percakapan. Dan yang ketiga ialah tingkah laku. Kita lihat dulu cara menjaga maruah diri. Diberi dah. Islam dah bagi dekat kita panduan berpakaian macam mana. Kita je sebenarnya yang tak nak ikut. Tak salah berfashion, tetapi pastikan fashion yang kita pakai itu menepati atau tidak kehendak Islam. Itu maksud Ustazah. Bukanlah kita nak kata kita ni kolot sangat tak nak ikut fashion semasa. Boleh, tetapi tengok. Tengok panduan yang akan Ustazah bacakan untuk anak-anak semua. Yang pertama, kalau pakaian kita tu tutup aurat tak? Cara jaga maruah diri melalui panduan berpakaian. Pakaian mesti tutup aurat. Aurat ni ialah benda yang mesti kita tutup. Kalau kita tak tutup, maksudnya kita telah kita telah gagal menjaga maruah diri. Dari aspek berpakaian. Terdedah sana, terdedah sini, orang tengok. Sedangkan aurat tu benda yang kita kena tutup. Tak tutup berdosa dan boleh mengundang padah yang lain. Itu yang pertama, tutup aurat. Aurat lelaki macam mana, aurat perempuan macam mana, anak-anak semua dah tahu kan? Okey, yang kedua, pakaian kita kemas dan bersih. Tak naklah selekeh saja. Nanti orang tengok pun apalah budak ni. Pakaian tak kemas, pakaian tak bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Sebab apa-apa yang kita pakai sebenarnya kita membawa imej diri dan secara tak langsung kita membawa imej agama kita, Islam. Tidak mencolok mata. Maksudnya pakaian yang kita pakai tu tak adalah sampai orang tengok, Masya Allah, teruknya kita pakai. Tak cukup kain sana, tak cukup kain sini. Ataupun pakai baju adik. Faham apa maksud pakai baju adik? Pakai baju kecil. Tak padan dengan saiz badan. Yang seterusnya, pakaian yang kita pakai pastikan tak ada lambang, gambar ataupun tulisan yang dilarang. Kebanyakan kita tengok kadang-kadang ada gambar pakaian t-shirt, ada gambar syaitan lah di belakang. Ataupun ada gambar-gambar yang bukan-bukan. Ada tulisan-tulisan yang tak sepatutnya kita baca. Kan? Pastikan tak ada. Kita tak ambil pun pakaian-pakaian macam tu. Sebab kita ada pilihan. Banyak lagi pakaian-pakaian lain yang cantik-cantik. Yang menepati syariat Islam. Dan pastikan juga pakaian kita tidak serupa pakaian agama lain. Pakaian agama Islam macam mana? Menutup aurat, macam baju kurung contohnya. Tidak menyerupai pakaian agama lain. Kita ada agama kita, ikut agama kita. Mengapa mesti nak ikut agama orang lain? Tidak menyerupai pakaian jantina berbeza. Perempuan nak pakai pakaian lelaki contohnya. Lelaki teringin nak pakai baju kurung. Itu contohnya. Tak ada pun digariskan dalam Islam panduan pakaian sedemikian. Sebagaimana hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Terjemahan dia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai lelaki. Wa iyazubillah min zalik. Kita tak naklah kita
Allah laknat kita hanya kerana cara kita berpakaian. Okey, itu dari segi berpakaian. Kita lihat pula panduan percakapan pula. Percakapan yang bagaimana sebenarnya yang dikira percakapan yang bermaruah atau senang faham, percakapan yang baik. Okey, yang pertama, percakapan sopan, tidak keterlaluan. Kita bercakap sopan. Kita bercakap lemah lembut, sopan. Okey, yang kedua, intonasi dan nada yang sesuai. Okey, intonasi dan nada yang sesuai. Maksudnya, tak kala kita bercakap tu, nada kita janganlah tinggi. Okey, bunyinya. Kadang-kadang kita bercakap dengan pelbagai lapisan masyarakat. Kadang-kadang kita bercakap dengan budak kecil, kawan sebaya, yang lebih tua. Jadi pastikan intonasi tu tak kisahlah dengan siapa pun kita cakap, intonasi dan nada yang sesuai. Sebab apa yang keluar daripada mulut kita sebenarnya menggambarkan kita siapa. Okey, kita tak naklah kita cakap kasar, okey, dengan bahasa yang kita keluarkan daripada mulut kita, bahasa yang bukan-bukan, orang akan cop kita dengan macam-macam. Apalah budak ni, cakap tak apa-apa, cakap kasar. Kita nak ke macam tu? Okey, bermanis muka ketika bercakap. Apa maksud bermanis muka ketika bercakap? Senyumlah. Jangan masam je kan. Orang pun takut nak dekat. Tu maksudnya bermanis muka ketika bercakap. Okey, senyum. Kita nak bercakap dengan orang, bukan kita bercakap dengan dinding. Kan? Orang ada perasaan. Jadi bagaimana kalau muka kita masam je, kita bercakap dengan orang, orang pun macam, lain kali tak nak cakap dah lah dengan budak ni. Kita tak nak benda-benda macam tu berlaku. Okey, seterusnya cakap perkara berfaedah. Apa yang keluar daripada mulut kita, pastikan benda-benda baik. Okey, kalau kita cakap benda buruk, bukan setakat memburukkan kita punya nama, tetapi ingat ya, okey, malaikat kiri kanan kita ada. Kalau baik kita cakap, catatannya baik. Kalau sebaliknya, kita pun faham apa dia. Okey, seterusnya dari segi percakapan, gunakan panggilan yang disukai. Kita kadang-kadang bercakap dengan orang, gunalah nama yang dia suka. Setiap orang diberi nama oleh ibu dan ayahnya. Janganlah mentang-mentang orang tu gemuk, kita panggil mok. Kalau kita orang panggil gemuk, memang kebetulan kita gemuk, kita suka tak? Kecualilah kalau orang tu suka. Tapi tak elok. Dia ada nama, gunakan panggilan yang disukai. Seterusnya dari segi percakapan, tidak bercakap bohong. Apatah lagi mengeluarkan memfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Jaga percakapan kita. Tidak mungkir janji. Dah berjanji, tunaikan. Kita jangan jadi orang munafik. Jangan mungkir janji. Ketika bertemu, ucap salam. Ringan-ringankan mulut kita. Kadang-kadang jumpa cikgu ke, jumpa sesiapa kawan ke, buat duk je. Nak dilanggar pula cikgu tu kan. Tak baiklah macam tu. Okey, ucap salam. Apalah salahnya? Okey, Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum pakcik. Okey, budayakan ucapan terima kasih yang terakhirnya. Okey, budayakan maksudnya selalulah ucap terima kasih. Tak kira sekecil mana, sebesar mana pun jasa ataupun apa orang buat dekat kita, ucap terima kasih. Kerana dengan ucapan terima kasih ni, bagi Ustazah beri contoh Ustazah lah. Okay, kalau anak murid sebut terima kasih Ustazah, walaupun kecil je pertolongan Ustazah tu, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, terasa diri dihargai. Ini kadang-kadang beratnya lah mulut nak cakap. Okay, cikgu dah penat-penat mengajar sejam 2 dalam kelas. Okay, cikgu nak keluar, dah habis masa bunyi loceng, kring.
Cikgu tunggu je, tertungguk je dekat depan. Tapi kita tak nak pun ucap terima kasih pada cikgu tu. Allahu Akbar. Okey, selepas ini budayakan ucapan terima kasih. Okey, sebab apa-apa yang kita buat dalam panduan percakapan ini, okey, Islam ajar kita. Okey, apa yang Islam ajar maksudnya ada sesuatu yang bermanfaat yang kita akan dapat kalau tak di sini pun di akhirat sana. Okey, itu panduan percakapan bermaruah. Sekarang kita tengok panduan tingkah laku bermaruah. Yang ketiganya. Okey, macam mana kita nak dikira orang yang bermaruah, yang jaga peribadi, yang jaga perangai kita? Okey, orang akan pandang kita dengan pandangan yang tinggi. Okey, dari segi tingkah laku. Yang pertama, amalkan berjabat tangan dengan mahram. Jangan suka-suka nak bersalam dengan semua orang. Tak semua mahram kita. Okey, tak semua mahram kita. Begitu juga sepupu mahram ke bukan? Tengok balik. Abang ipar, kakak ipar mahram ke bukan? Jangan hari raya contohnya main salam je semua orang. Memanglah dia kata ustazah cakap amalkan berjabat tangan. Baca sampai habis. Amalkan berjabat tangan dengan mahram. Bukan dengan semua orang. Kena tahu mahram kita siapa. Okey. Yang kedua, minta izin sambil tundukkan badan. Ini ustazah ambil contoh kalau kita lalu di hadapan orang, terutamanya orang yang lebih tua daripada kita. Jangan main tegak je lalu. Okey, nak lalu, misal kata tak ada laluan lain, terpaksa lalu juga depan orang tua. Okey, tundukkan badan sikit, minta izin mak, minta izin lalu ya. Baru lalu. Kan cantik nampaknya. Okey, nampak tak tingkah laku bermaruah kat situ daripada awak main lalu je. Okey, minta izin sambil tundukkan badan. Yang seterusnya, zahir rasa belas kasihan. Okey, zahirkan rasa belas kasihan dengan membantu orang lain dan sebagainya. Okey, patuhi adab dan undang-undang. Kita ada adab. Okey, Islam dah gariskan, dah ajar dekat kita. Adab-adab yang tertentu. Undang-undang negara pun ada. Selagi mana tidak menyalahi Islam, kita patuh. Adab yang Islam dah ajar dah confirm betul dah. Okey, jadi cuba patuh. Okey, tolong orang yang memerlukan. Ini sangat-sangat tingkah laku bermaruah ni. Okey, tolong orang yang memerlukan. Guna harta awam dengan penuh tanggungjawab. Apa maksud harta awam? Harta yang disediakan kerajaan untuk kegunaan bersama. Okey, contohnya pondok telefon. Mungkin awak tak guna sangat pondok telefon sebab awak masing-masing dah ada handphone. Tetapi kita lihat ada juga orang yang tak ada handphone. Kena gunakan telefon itu. Bila nak guna dah tengok, ganggangnya tak ada. Sebab apa? Ada orang yang tidak bertanggungjawab dan musnahkan gagal telefon tersebut. Kan menyusahkan orang lain. Tak semesti telefon saja. Kita tengok pada taman rekreasi sebenarnya kan ada disediakan buaian. Contohnya buaian itu untuk kanak-kanak. Yang naiknya orang dewasa. Agak-agak bertanggungjawab ke tidak orang tersebut? Okey, fikir sendiri. Jaga kebersihan alam sekitar. Ini tanggungjawab ya. Tingkah laku bermaruah ia juga. Amanah Allah untuk kita pun ia juga. Okey, jaga kebersihan alam sekitar. Jangan suka-suka buang sampah dalam longkang. Tersumbat. Kita juga yang susah. Okey. Yang seterusnya, guna media sosial dengan berhemah. Sekarang ni media sosial memang kita gunakan. Okey, satu lagi apa yang ada di media sosial tu kadang-kadang kalau tak betul, jangan kita share, jangan kita viralkan. Okey, jangan gunakan media sosial tu untuk kita lepaskan geram dan sebagainya. Guna dengan berhemah. Yang terakhir, jaga batas pergaulan. Okey, maksudnya waktu kita di sekolah contohnya, kawan-kawan kita ada lelaki, ada perempuan. Jadi kita tahu.
Okey, lelaki dengan perempuan boleh bergaul bebas ke? Mahram ke bukan? Okey, jadi semua-semua ini yang Ustazah sebutkan daripada amalkan berjabat tangan dengan mahram sampailah jaga batas pergaulan, ini semua panduan yang Islam telah gariskan dekat kita. Tak payah pun sebenarnya. Bukan sukan, ikut. Ikut, insya-Allah kita adalah orang ataupun golongan yang bermaruah. Okey, kita tengok satu contoh tingkah laku bermaruah. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi thina'i. Okey, Usamah bin Zaid meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diperlakukan dengan kebaikan lalu dia mengucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut, jazakallahu khairan. Apa maksud jazakallahu khairan? Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepadamu. Sesungguhnya dia telah mengungkapkan ucapan terima kasih pujian yang terbaik. Daripada hadis ni kita tahu kalau orang buat baik dekat kita, kalau orang buat sesuatu dekat kita, ucapkanlah jazakallahu khairan. Ustazah tak pandai lah nak sebut. Okey, terima kasih paling kurang. Tetapi lagi bagus kalau kita dapat sebut jazakallahu khairan. Okey, jazakallahu khairan yang bermaksud semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepadamu. Itu dia contoh tingkah laku bermaruah. Okey, apa akibat sekiranya kita tak jaga perilaku, kita tak jaga tutur kata, kita tak jaga berpakaian, cara berpakaian tu kita tak jaga. Okey, sebenarnya kita telah menyusahkan diri, keluarga dan masyarakat. Sebab orang yang tak jaga tingkah laku, tak jaga percakapan, tak jaga cara berpakaian, kadang-kadang dia boleh menimbulkan sesuatu yang buruk. Okey, menyusahkan diri, keluarga dan masyarakat. Dimurkai Allah. Kenapa Allah murka? Sebab Allah dah gariskan. Allah dah tunjukkan dekat kita macam mana berpakaian, macam mana nak bercakap, macam mana perangai, macam mana. Allah dah tunjukkan. Allah suruh kita ikut, tapi kita tak nak. Jadi, tak mustahil lah Allah marah dekat kita. Okay? Dimurkai Allah ini maksudnya, anda kata kita berterusan dengan perangai tingkah laku tak elok tu, kita faham, tak sempat bertaubat, kat mana letaknya kita akhirat nanti. Okey, Ustazah tak nak jawab, anak-anak sendiri tahu. Kalau dimurkai Allah ni tempatnya adalah di mana? Okey, jawab sendiri. Okey, gejala sosial berleluasa. Ustazah ambil contoh sini. Kalau pakai pakaian mencolok mata tu sebenarnya boleh mengundang kepada zina. Orang tertarik. Mana yang sepatutnya ditutup, tak ditutup. Tak mustahil lah ada yang akan mengikut. Tak mustahil juga jenayah seperti rogol tu berleluasa. Okey, maruah diri tercemar. Dah tak elok lah nama baik kita. Pakaian kita tak semenggah. Okey, percakapan kita tak baik. Tingkah laku pun tak dapat dijaga. Jadi, maruah kita dah tercemar. Seterusnya dibenci masyarakat. Kalau benda baik, kalau kita buat benda baik, tak ada orang pun benci. Semua orang suka. Tapi kalau kita buat sebaliknya, kita tahu. Negatif lah yang akan kita dapat. Okey, hikmah menjaga maruah. Kalau kita jaga maruah diri kita, okey, jiwa kita tenang. Kenapa jiwa tenang? Sebab tak ada siapa pun nak marah kita, tak ada siapa pun nak benci kita. Semua orang sayang kita. Kan? Okey, dipandang tinggi oleh masyarakat. Orang mesti kata, bagusnya budak tu. Okey. Cakap sopan, pakaian sopan, tingkah laku pun sopan. Itu maksud dipandang tinggi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, maruah diri terjaga.
Okey, maruah diri terjagalah. Sebab kita jaga percakapan kita, kita jaga kita punya perilaku, kita jaga pakaian kita. Jadi, semua-semua yang ada di diri kita akan terjaga. Okey? Itu demikiannya Ustazah kongsikan. Okey, tajuk untuk maruah diri, cerminan peribadi. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada anak-anak di luar sana. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.